Okey, kalau dah cerita pasal bola sepak Malaysia, tak sah kalau kita tak ada wartawan bola sepak tersohor dengan kita. King panggil King. Kan? Tone pun I tukar sikit tau. Tone pun I tukar sikit. Tapi tak, I pun ada banyak soalan nak betul, tanya I pun kat nak dia tanya. kan. So, marilah kita panggil dia masuk. Zulhelmi Zana Azam, dipersilakan. Baru saja. Baru Keberkatan saja. tiba. Thank you. Baru je 5 minit lepas kita buat. Alright Zul, semalam kita teruslah tanya. Semalam okey. ada tengok you punya Insta story, Twitter semua update mengenai ada pergaduhan sikit. Kenapa terjadinya tu? Zul. Awal-awal tu cerita panas Tu macam mana? Cerita panas Zul. Kita tak mau masa kat sini. Tak berapa masa Okey, insiden berlaku pada minit akhir perlawanan. Pada ketika itu tak silap saya kedudukan dah 2 sama. Melaka 2, Seri Pahang 2. Kebangkitan yang dramatik dilakukan Seri Pahang. Saya rasa mencetuskan provokasi daripada penyokong tidak tahu bermula daripada penyokong Pahang ataupun Melaka, tetapi apabila pasukan itu bangkit, saya rasa mungkin bermula dari salah satu penyokong dan mungkin daripada penyokong Pahang dan tidak rasa puas hati. Itu yang berlaku kalau kita dapat lihat di skrin ni. Bahayanya. Zul, tim boleh dikenakan hukuman tak daripada FM? Of course. Kalau kita ambil contoh, pada November 2021, ini bukan insiden pergaduhan. Ini insiden penonton masuk ke dalam padang. Okey. Kuala Lumpur City FC beraksi tanpa penonton. Dan saya rasa dia sama juga dia akan diguna pakai untuk insiden yang tidak menjaga keselamatan yang baik, tidak menyediakan keselamatan yang baik bagi pihak tuan rumah. Dan saya rasa kalau mereka didapati bersalah, tuan rumah akan dikenakan hukuman. Antaranya ialah beraksi tanpa penonton untuk pasukan tersebut. Kan? Untuk Farid dengan Zul kan, tahu tak apa lebih menyakitkan daripada tengok tim yang anda sokong kena 4-0 masa kosak? Lain cerita. Tak, yang ni lagi sakit. Sebab dari di 2-0, Betul, 2-0. hujung-hujung kena balik. Hujung kena. Seri, sakit lagi tu. Saya rasa Coach Asri kita dapat lihat muka dia, kekecewaan jelas terpancar kat muka dia. Selepas saya rasa tinggal lagi nak Berapa minit je lagi nak habis perlawanan. sebab 2-0 tau, bukan 1-0. Kalau cerita pasal MU, kita rasa dia punya pedih tu macam mana. Saya rasa ini pun pedih juga. Sebab pada ketika itu saya pun dah tulis juga kemenangan. Untuk Melaka. Hampir dah tinggal nak post je. Tapi tiba-tiba memang betul magic Dollah Saleh. Itu yang kita patut saya respect lah Dollah Saleh. Dia memang ada sentiasa magis. Sebab masa tu Dollah Saleh pada awal sampai habis tu dia duduk diam je. Tapi ujung-ujung tu dia buat something dan akhirnya pasukan Pahang berjaya bangkit. Yang menariknya 2 gol ini dijaringkan oleh pemain gantian. David Rowley, super sub dan juga Syarul Nizam. So saya rasa memang satu situasi yang mengecewakan lah bagi pasukan Melaka. Itu yang bergaduh tu. Tapi expect Ahmad. Betul Dia lah. akan comeback. Saya tak expect. Saya macam Zuhaimi lah dia dah tengok kan. Ni tinggal berapa minit jadi betul lah ni 2-0. Betul lah, itu yang saya rasa itu juga punca gaduh dah koyak kan. Dah ingat dah menang kan. Tiba-tiba kalah pula. Itu tu. Aduh, tapi itu on Pahang and Melaka lah Kita nak pergi kepada Negeri Sembilan pula. Okey. Gustavo yang orang kata 2 gol betul tak dia buat. Tapi nak cerita pasal PJ City ni dah kali ke-7 kalah. Apa sebenarnya yang mereka kira sebab teruk sangat ni Mat. Orang kata lah tengah prestasi merundum lah. Apa yang mereka perlu lakukan Zul? Mereka perlu bangkit dan diberi coach kena kena motivate players lah sebab tak ada lagi benda yang boleh bangkitkan pasukan PJ City sebab dia orang tak ada import so dari segi taktikal dan juga semangat tu yang perlu diberi sesuatu lah. Dan yang menyedihkan lah ataupun yang mendekutcitakan bagi pasukan PJ City ni, mereka dah tak jaringkan gol dalam 3 perlawanan berturut-turut termasuk bertemu dengan Negeri Sembilan. Jadi ia menyalahkanlah ketumpulan penyudah. Mungkin pasukan ni terlalu mengharapkan pemain seperti Darren Lock dan akibat daripada kegagalan penyerang melakukan jaringan, ini yang berlaku. Mistake daripada bahagian pertahanan sebab kita tidak boleh jangkalah situasi ini. Kerana seperti yang Coach Manim katakan, fokus itu penting dan ini berlaku apabila pemain tidak fokus. Tetapi kita tahu mungkin pemain beraksi dalam under pressure. Itu yang terjadi, mistik-mistik yang mudah. Confidence tengah tak ada kot. Macam satu tim kat England tu sama jugalah. Itu bukan pemain dia, penyokong pun hilang confidence. Okey, Terengganu Zuhaimi mendapatkan kemenangan 1-0.
kita sedia maklum daripada laporan-laporan Zul sendiri juga, awal season start slow. Tapi sekarang ada momentum, dah sampai ke final Piala FA. Next game lawan Selangor. Next game lawan Selangor. 3 mata lagi kan untuk Terengganu? Nampak gaya. Dia punya Nampak gaya macam tu. First game head coach baru Nizam Jamil. Ya, itu betul. Macam mana Zul kalau boleh kongsikan sikit preview lah. Okey, preview untuk game tu dulu. Okey, saya rasa pertemuan menarik. Pertemuan kata rakan karib tau. Nafuzi dengan apa? Nizam Jamil kan. Saya rasa dia tak bagi can, Nafuzi tak bagi can, kawan tak kawan. Dia nak menang juga sebab sekarang ni Terengganu kedudukan liga dia tak baik walaupun dia layak ke final Piala FA. Sebab kalau tak silap saya KPI untuk Nafuzi juga tinggi untuk Liga Super. At least nombor top 3. Ketika ini Terengganu banyak juga keciciran mata. Jadi dia nak menang lawan Selangor dan Selangor juga nak menang untuk ujian pertama Nafuzi. Ujian pertama untuk Nizam Jamil. Jadi untuk game tu saya jangkakan sengit. Tapi kalau nak merumuskan prestasi Terengganu setakat ni, saya boleh katakan terbaiklah, dalam keadaan terbaik. Sebab mereka antara pasukan yang berdepan dengan jadual padat ketika ini. Nasib baik diorang ada TFC 2, boleh buat penggiliran pemain. Tapi pemain tetap mengekalkan momentum. Sebabnya kalau kita tengok game lawan Sarawak ni, saya punya prediction mereka boleh menang 2 ataupun 3-0. Tapi kita tahu kepadatan jadual mungkin pemain penat dengan situasi itu. 1-0 itu cukup berharga bagi Terengganu. Tapi kalau kita tengok standing kan Zul kan, 1, 2, 3 dekat top Liga sekarang ni dekat-dekat, tapi keempat dan seterusnya tu jauh. Beza dalam 12, 10, 12 mata. Yeah. Itu macam mana tu? Sempat ke diorang nak kejar tu? Kalau perkiraan saya memang susah sikit. Sebab saya rasa persaingan untuk tempat kedua tu terarah kepada Negeri Sembilan dan juga Sabah FC. Saya rasa berbaki 6 atau 7 perlawanan, mereka ada kelebihan untuk menamatkan 2 ataupun 3 terbaik, tetapi pasukan keempat, kelima, keenam ni mereka kini mengharapkan pasukan yang di atas itu tewas. Mereka perlu menang, tetapi ada satu option lain lagi, iaitu mengharapkan keputusan lain lah. Tapi kalau itu tak berlaku, sukar untuk mereka mengejar. Tetapi kalau saya melihat kalau boleh kejar pun pasukan Terengganu lah. Mereka, saya memang suka pasukan ni. Memang berada dalam pasukan yang saya itu baju hitam tu. Baju hitam putih. Bleed and white. Dan tak ada apa lagi? Cukup? Tak, just nak minta Azul refresh ke tiket untuk Asia bagi pasukan-pasukan Liga Malaysia. Ada 3 tiket sekarang 4 tiket. 4 tiket. 2 plus 2 plus 2. Okey, 2 plus 2 ni menarik Saya kita tanya boleh ni, buka, kita boleh buka topik satu lagi nanti. Tapi saya pendekkan 2 plus 2, 2 untuk ACL, 2 untuk Piala AFC. ACL 1 and 2 Liga. Itu yang tak tahu. Itu tak tahu. Tapi saya rasa akan jadi 1 and 2 Liga ataupun juara Liga ataupun juara Piala FA atau Piala Malaysia. Jadi naib juara Liga akan pergi ke Piala AFC sama ada dengan juara Piala Malaysia atau Piala FA. Itu perkiraan itu kita tak tahu bagaimana. Tapi ada 4. Jadi dia punya slot dia adalah juara, naib juara Liga Super, juara Piala Malaysia, juara Piala FA. Yang ni kita kena buka satu lagi topik. Kena buat satu topik. Saya saja je. Sikit. Terima kasih Jamil dan Azam. Terima kasih sudi memeriahkan lagi gelanggang Nadi Weekend. Okey, terima kasih sama-sama. Cuma Selangor ada chance Piala Malaysia. Confirm untuk pentas saja. Bentar je, yang terakhir. Dia sambung. Okey, so thank you so much. Sama-sama, Matt. Tapi tak naklah gaduh-gaduh sebenarnya Tak, kan. Zul ada nak something nak sampaikan. Ada apa nak sampaikan ke? Tak ada, saya harap MU bangkit dah. Okey. So semua tak nak gaduh-gaduh, okey, bertenang walaupun skor kejar ke apa, tak apa, safety first, okey? Safety satu, fanatik pun tak apa, tapi jangan sampai mengikutkan perasaan. Gitu.